الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mana kita menunaikan salat fardu zuhur secara berjamaah, mudah-mudahan di kesempatan waktu yang ada ini kita sama-sama dapat manfaatkan dengan perbincangan ilmu, yaitu di bawah perbincangan kaedah-kaedah fiqh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 127, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan maksudnya, dan ingatlah ketika mana kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail, yaitu meninggikan binaan Kaabah, yaitu asas tapak bagi Baitullahil Haram. Dengan perkataan qawa'id, itu merupakan asas atau tapak, diambil perkataan tersebut menjadikan sebagai satu garis panduan terhadap fiqh. Hari ini kita hidup dalam keadaan kehidupan yang penuh dengan pancaroba, penuh dengan keadaan yang kompleks permasalahan umat Islam. Jadi kaedah fiqh inilah ulama telah mengeluarkan satu kaedah sebagai garis panduan bagi membantu umat Islam di dalam memahami hukum-hukum semasa. Kaedah ini ulama telah bersepakat mengeluarkan satu garis panduan supaya menjadi panduan kepada umat manusia di dalam memahami permasalahan semasa. Jadi apa itu kaedah fiqh? Asal perkataannya adalah al-qawa'id al-fiqhiyah. Al-qawa'id ini merupakan jamak, perkataan yang jamak daripada kaedah. Qawa'id, kaedah terhadap hukum-hukum fiqh. Kalau kita faham berkenaan dengan fiqh, fiqh ini adalah merupakan perbincangan hukum hakam berkenaan dengan isu-isu semasa, berkenaan dengan perihal-perihal kehidupan manusia. Itulah merupakan perbincangan fiqh. Ramai ulama-ulama membahaskan bahawa fiqh inilah satu garis panduan yang telah dibincangkan oleh ulama-ulama bagi memahami isu-isu furu', isu-isu cabang. Baru ini kita digemparkan dengan isu pegang anjing beramai-ramai. Jadi umat manusia tertanya-tanya sama ada pegang anjing itu halal ke, haram ke, boleh ke, tak boleh ke. Jadi kembali kepada ilmu al-qawa'id al-fiqhiyah ini, kembali kepada perbincangan kaedah-kaedah fiqh bagi menentukan sama ada boleh atau tidak boleh.
Baik. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bacakan sebentar tadi, menunjukkan kepada kita bahawa al-qawaid itu merupakan asas, merupakan garis panduan, merupakan tapak. Jadi kalaulah berlaku apa-apa permasalahan, kita kembali kepada asas kita. Kita kembali kepada garis panduan kita bagi menentukan satu-satu hukum. Maknanya lepas ini tak ada lagi kita mengeluarkan fatwa secara sembrono. Tak ada lagi kita keluarkan fatwa mengikut hawa nafsu. Sebab apa? Kita kembali kepada al-qawaid al-fiqhiyah. Dan kaedah fiqh ini juga ulama telah mengambil kaedah-kaedah ini berdasarkan panduan daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, iaitu sumber-sumber yang diakui oleh Islam, sumber-sumber yang berotoriti bagi mengeluarkan kaedah-kaedah ini. Dan di dalam Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini terdapat 5 kaedah asas dia. Banyak perbincangan kaedah-kaedah, dan di dalam pecahan 5 asas ini terdapat pecahan-pecahan yang lebih mendalam. Satu-satu ketika mana berlaku yang darurat, kita lihat bahawa kita boleh makan makanan-makanan atau minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di luar keadaan darurat itu, ya, kita lihat bahawa pengharaman Allah itu jelas di dalam Al-Quran. Sebagai contoh tuan-tuan, ya, sebagai contoh sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika mana kita dalam keadaan tidak terdesak, kita dalam keadaan mempunyai kemudahan yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawa arak itu adalah haram. Ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Kata Allah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawa fajtanibu, hendaklah engkau jauhkan, mudah-mudahannya engkau berjaya. Itu jelas bahawa dalil pengharaman arak itu, Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawa arak itu merupakan perkara yang haram, merupakan perkara ataupun amalan-amalan syaitan. Hendaklah engkau jauh daripada arak tersebut, hendaklah engkau tinggalkan amalan-amalan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mana kita dalam keadaan tercekik, yang ada kat sisi kita ni arak, kita capai arak, kita minum, ketika itu dalam keadaan darurat, ketika itu dalam keadaan dibenarkan. Sebab apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj? Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Tidak aku jadikan bahawa urusan-urusan agama kamu ini menyusahkan kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Jadi bersumberkan Al-Quran itu, ulama telah berbincang bahawa kaedah yang perlu ditetapkan merupakan kaedah al-masyaqqah tajlibut taysir. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Apa yang dimaksudkan dengan al-masyaqqah tajlibut taysir itu? Kita akan dapati bahawa apabila berlakunya kesusahan, maka akan membawa kepada kemudahan. Kita dalam keadaan tercekik, yang ada depan mata kita arak, kita nak lalukan benda yang tercekik di kerongkong kita ini, kita capai arak, kita minum. Tapi sekadar boleh lalukan saja tuan-tuan. Jangan dah habis lalu kita sambung lagi, minum lagi. Ketika itu akan berubah hukum. Jadi inilah peranan al-qawaid al-fiqhiyah ini. Ilmu al-qawaid al-fiqhiyah ini bagi memutuskan permasalahan isu-isu semasa.
Kita lihat hari ini sistem kewangan Islam, perbankan-perbankan Islam banyak kembali kepada ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan urusan jual beli dan mengharamkan urus niaga riba. Jadi perbankan Islam hari ini diperkenalkan pelbagai produk-produk kewangan Islam jadi kembali kepada kaedah-kaedah fiqh bagi menentukan satu-satu urus niaga itu halal atau haram, dibenarkan atau tidak dibenarkan. Maka dirujuk kaedah-kaedah yang berkaitan, seperti mana kita lihat bahawa al-aslul asya' ibahah hatta yadullu ala tahrimuh, hatta yadullu ala dalil tahrimuh. Asal-asal sesuatu merupakan perkara yang diharuskan sehingga datangnya dalil atau bukti-bukti pengharaman. Maknanya tuan-tuan, dalam agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan secara jelas bahawa perkara sekian-sekian adalah haram, barulah haram perkara tersebut. Perkara-perkara sekian-sekian adalah halal, halallah perkara tersebut. Tetapi kalau tidak dinyatakan secara jelas, tiada mana-mana nas yang menyatakan satu-satu hukum itu secara jelas, maka perkara tersebut adalah diharuskan. Kita kembali kepada qawaid al-fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh. Kembali kepada asas kita. Sebab al-qawaid al-fiqhiyah ini sumbernya adalah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa buktinya? Kita akan lihat sebentar nanti. Kerana al-qawaid al-fiqhiyah ini merupakan perbincangan ulama. Mana mungkin ulama bersepakat di dalam menyatakan perkara yang batil. Mana mungkin ulama-ulama menyatakan perkara-perkara yang berdasarkan hawa nafsu. Ulama-ulama tidak akan bersepakat dalam menyatakan perkara-perkara yang bercanggah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, maka kita lihat kepada perbincangan al-qawaid al-fiqhiyah ini. Kalau kita nak mengaji kaedah fiqh ini tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kaedah ini kita kena lihat juga asas-asas dia yang lain. Sebab apa? Sebab pengajian fiqh ini merupakan pengajian tempoh yang lama. Kalau tidak, Imam Asy-Syafi'i ketika umurnya masih muda lagi dia akan jadi qadhi. Tapi tidak, maka tempoh yang panjang untuk memahami permasalahan fiqh ini tuan-tuan. Maknanya bukan kita mengaji hari ini fiqh, besok kita boleh keluar fatwa. Tidak semudah itu tuan-tuan. Kalau tidak ramai orang jadi mufti. Kalau tidak ramai fatwa-fatwa, ramai juga fatwa-fatwa yang bercanggah. Banyak fatwa-fatwa yang bercanggah. Sebab fiqh ini merupakan permasalahan umat. Permasalahan umat inilah yang dibincangkan oleh ulama melalui garis-garis panduan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Baik tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa yang dimaksudkan dengan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini jelas. Dengan mana dalil-dalil yang telah dikeluarkan oleh ulama-ulama fiqh. Seperti mana kaedah yang pertama yang kita lihat, al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha ini bermaksud setiap perkara bergantung kepada niatnya. Kita lihat bahawa hadis Nabi SAW yang mana menyatakan bahawa daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, tiap-tiap perkara itu adalah bergantung kepada niatnya. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Kita bincangkan tadi al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha ini satu guideline yang ditetapkan oleh para ulama fiqh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa yang menyabitkan dia, apa yang menyabitkan kaedah ini dengan Al-Quran dan Sunnah, kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap perkara itu dimulakan dengan niat. Jadi tanpa niat ni tuan-tuan, tanpa niat seseorang tidak akan membunuh. Betul tak? Tanpa niat seseorang tak akan datang mengaji kat sini. Tanpa niat tak sah solat kita. Jadi sebab itu dimulakan dengan perkataan, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tuan-tuan siap-siap bekerja. Ya, keluar lunch pukul 12 tadi, 12.30 tadi. Siap-siap bekerja, makan. Lepas tu datang ke masjid, datang ke surau. Apa niat tuan-tuan? Nak berjamaah, nak duduk sekali dengar kuliah. Nak duduk sekali untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dinamakan dengan niat. Niat ni tak semestinya kita lafaz tuan-tuan, sebab niat ni datang daripada hati. Lintasan hati orang panggil. Kalau kita nak pergi kerja, ya, kita nak pergi kerja, keluar dari rumah tadi, ada kita lafaz, sahaja aku pergi kerja hari ini kerana bos aku. Tidak. Tapi kita niat dekat dalam hati, hari ini aku nak pergi kerja. Itulah niat kita. Sebab niat ini memainkan peranan yang penting di dalam tiap-tiap perbuatan kita. Sebab itu ulama telah meletakkan satu asas bahawa kaedah yang pertamanya al-umuru bimaqasidiha. Ya, setiap perkara itu bergantung kepada niat asalnya. Kalau niat asalnya baik, baiklah. Kalau niat asalnya tak baik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum selagi mana dia tidak buat. Itu kita lihat keindahan Islam hari ini. Kita niat, kita boleh pahala. Kita buat kerja, kita boleh lagi sekali pahala. Tapi kalau kita niat jahat, kita tak dapat apa-apa lagi. Tapi kalau kita dah laksanakan perbuatan jahat tadi, barulah kita boleh dosa. Lihat bahawa sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah itu jelas kita lihat di dalam perbincangan bab niat kita. Dan apa-apa perbincangan di dalam agama jelas menunjukkan bahawa niat ini main peranan penting. Kita bukalah mana-mana hadis baik karangan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, semua akan membincangkan bab niat yang pertama. Semuanya akan bincangkan bab niat yang pertama, menunjukkan pentingnya niat, pentingnya peranan niat di dalam tiap-tiap tindakan kita. Kalau kita niat kerana seseorang, kita tak boleh apa-apa tuan-tuan. Tapi kalau niat kita melakukan satu-satu kerja kerana Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita dah boleh pahala. Kita boleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita lihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijratuhu ila Allah wa rasulih. ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة
yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawa tiap-tiap amalan itu bermula daripada niatnya. Kalau kita hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka kita akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita berhijrah, ya, kalau kita berhijrah kerana perempuan yang kita nak kahwin, kerana dunia, kerana pangkat, katakan, kita akan berhijrah kerana pangkat tersebut. Tapi kalau katakan kita buat sesuatu kerana jawatan, kerana dunia, kerana pangkat, kalau kita tak dapat apa yang kita hajat, kalau kita tidak dapat apa yang kita cari, kita akan rasa sedih, kita akan rasa kecewa sebab apa yang kita cari tidak dapat. Tapi kalau kita berhijrah kerana Allah, kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang akan balas, Allah sendiri yang akan mengganjarkan ganjaran-ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas kepada kita bahawa niat itu memainkan peranan yang penting terhadap setiap individu muslim. Dan kita kena lihat bahawa setiap perbuatan orang Islam itu, setiap perbuatan orang muslim itu merupakan ibadah. Merupakan ibadah. Jadi kalau katakan kita bangun daripada tidur kita, kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala, kita bangun tidur, kita pergi kerana Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kerja, mencari nafkah kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap perbuatan, baik kita bangun tidur sehinggalah kita tidur semula, semua tiap-tiap tindakan kita itu mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari nafkah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah gaji kecil, gaji besar. Tapi atas dasar kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita mencari nafkah untuk keluarga, kita niat sahaja kerana Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap langkah kita akan beroleh ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita nak dapat pahala rupanya, tuan-tuan. Mudah kita nak buat pahala, mudah kita nak mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi kalaulah niat kita, kita nak capai satu-satu target, barulah kita boleh jawatan, katakan jawatan CEO, katakan jawatan besar-besar lah. Ya, saya tak tahu jawatan besar-besar ni. Ya, sebab saya masih belajar lagi sebenarnya. Kita berkongsi ilmu je ni. Ya. Kita mengharapkan satu-satu jawatan dengan pencapaian-pencapaian kita. Berdasarkan pencapaian-pencapaian kita itu, kita tidak mampu kecapi, kita akan rasa sedih tatkala kita punya target tidak tercapai. Tapi kalau kita bersandarkan, niat kita itu bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tak capai matlamat kita di dunia ini, kita rasa tenang saja, tuan-tuan. Kita rasa bahagia je. Sebab di sisi kita bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Quran itu diturunkan, Al-Quran itu diberikan kepada manusia, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah kata, Al-Quran itu diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk dan penerang-penerang kepada manusia. Jadi kalau kita jadikan kehidupan kita ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tak akan timbul erti putus asa, tidak akan timbul rasa penyesalan tiap-tiap tindakan kita. Sebab bersama-sama kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah peranan niat cukup besar di dalam memberi kesan terhadap kehidupan manusia ini. Jadi tuan-tuan yang belum niat lagi datang menuntut ilmu ini kerana Allah, niat sekarang. Tiba-tiba mana tahu kot kita tengah tidur, tersengguk, tersedak air liur,
mati, katakan kita mati syahid tuan-tuan. Tapi niat kita kena ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keduanya, ulama meletakkan satu kaedah yang besar, iaitu al-yaqin la yuzalu bisyak. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Ya, keyakinan itu, perkara-perkara yang diyakini itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Ya, perkara-perkara yang diyakini itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Kita yakin bahawa zuhur dah masuk dah. Lepas tu kita duk ragu-ragu. Kita dah dengar dah, azan dah bunyi dah tadi. Matahari pun dah gelincir dah. Maknanya keyakinan kita terhadap waktu masuk itu 100% jelas. Tapi kita duk main ragu-ragu lagi. Sebab apa? Sebab malas nak solat, katakan. Jadi keyakinan itu tidak boleh dihilangkan semata-mata datangnya keraguan. Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawa arak itu haram, riba itu perbuatan haram, perbuatan-perbuatan haram yang lain Allah sebutkan di dalam Al-Quran secara jelas. Tapi kita nakkan juga, kita duk main ragu-ragu, kita duk main was-was kita. Tetap tidak boleh menghalang perbuatan yang diyakini tadi. Tapi itu setengah-setengah sahaja tuan-tuan. Manakala di dalam bab hudud dan qisas ini, hudud kita lihat bab hudud. Hudud ini apabila datangnya satu-satu pertuduhan terhadap seseorang, katakan sahaja perbuatan ada ataupun bukti-bukti itu terdapat keraguan, maka hudud tidak boleh dilaksanakan. Sebab apa tuan-tuan? Hudud ini apabila diragui sahaja, sama ada kesaksiannya, sama ada beban pembuktiannya, maka akan gugur hudud tersebut. Tidak boleh dilaksanakan hudud. Kita lihat bahawa keindahan Islam, ya tuan-tuan. Keindahan Islam. Hari ini ramai orang menyatakan bahawa hudud ini undang-undang yang zalim. Ya, kita bukan nak bincangkan masalah-masalah politik, tapi kita nak bincangkan permasalahan fiqh. Orang menyatakan bahawa hudud itu merupakan undang-undang yang zalim. Siapa tak takut tuan-tuan kena pancung kepala? Siapa tak takut kena potong tangan? Tapi kita lihat kembali bahawa apabila hendak melaksanakan hudud, hakim akan bertanya kepada saksi-saksi tersebut. Sama ada saksi-saksi tersebut orang yang adil atau tidak adil. Adil ini tuan-tuan, kalau kita nak lihat balik, adil ini kalaulah seseorang itu tidak pernah meninggalkan salat, dia adil tuan-tuan. Hari ini kita tanya pada diri kita sendiri, berapa kali kita tidak pernah tinggalkan salat? Daripada kita balik sampailah sekarang, usia kita di saat ini, berapa kali kita tidak pernah tinggalkan salat? Jadi susah tak nak cari orang adil tersebut. Sehingga kan, kalau perbincangan ilmu-ilmu hadis, syarat nak merawih hadis itu mesti adil tuan-tuan. Mesti adil. Kalaulah kita pernah tipu binatang, ya datanglah satu kali itu Imam Bukhari berhijrah satu tempat ke tempat yang lain, nak cari satu hadis yang merawikan hadis tersebut. Seorang perawi. Kemudian sampai sahaja di rumah seorang perawi tersebut, dia duk main acah-acah kuda dia, bagi makan tak bagi makan, bagi makan tak bagi makan. Terus Imam Bukhari balik. Sebab apa perawi tersebut tidak adil? Dia menipu. Sampai tahap begitu sekali tuan-tuan. Menipu binatang pun tak boleh. Kalau di dalam perbincangan fiqh, kita pernah kencing berdiri pun tidak adil lagi tuan-tuan. Kita pernah makan ataupun minum sambil berjalan pun tidak adil tuan-tuan.
Jadi kalau kita katakan seseorang itu disabitkan dengan satu kesalahan, kemudian dilaksanakan hudud terhadapnya, hakim akan bertanya, adil tidak adil saksi-saksi tersebut? Kalau katakan tak adil, gugur hudud tersebut. Mana gugurnya tuan-tuan? Mesti akan gugur punya. Kita dengan binatang kita biasa menipu, ini kan dengan manusia. Maka tak adillah kita tersebut waktu itu. Gugurlah hudud ketika itu. Sebab apa tuan-tuan? Islam tadi mengajar kepada kita ta'dib, iaitu beradab. Tiap-tiap perkara itu mesti kena beradab. Jadi ada adab. Kalau kita langgar bab adab tersebut, maka gugurlah sifat keadilan kita. Sebab itu ada setengah-setengah perbincangan bab wali tuan-tuan. Bab wali, ya, kita lihat pada bab perkahwinan. Kalau setengah-setengah orang, yang mana kita lihat setengah-setengah orang ni dia ada anak perempuan. Dia ada anak perempuan, kemudian dia nak nikahkan anak perempuan dia. Tapi si bapa ni pernah pakai seluar pendek, pernah bertindik di telinga. Kalau nak ikutkan undang-undang, kalau nak ikutkan hukum fiqh, gugur sifat wali dia. Sebab tidak adil lagi tuan-tuan. Kita bertindik, kita bersubang, hilang sifat keadilan kita. Jadi bagaimana kita nak buat perkara tersebut? Kita kena bertaubat. Suruh bapa tadi bertaubat, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu dah terlalu tinggi lagi tuan-tuan. Hari ini berapa ramai bapa-bapa yang jaga permasalahan-permasalahan agama. Padahal ini nak membincangkan persoalan pernikahan anak. Permasalahan pernikahan anak ini, kalau katakan wali tidak adil, perkahwinan tersebut akan merosakkan. Baik, itu perbincangan di bawah kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak. Ya, dan di bawahnya ada banyak pecahan-pecahan lagi. Kemudian kaedah yang seterusnya al-masyaqqah tajlibut taysir. Al-masyaqqah tajlibut taysir ini bermaksud kesusahan membawa kepada kemudahan. Ya, kesusahan satu-satu keadaan membawa kepada kemudahan di dalam satu-satu hukum. Kita bincangkan tadi berkenaan dengan keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, kita berada di tengah-tengah hutan, tak ada lagi bekalan makanan kita, minuman kita terputus. Tiba-tiba lalu seekor babi. Ya. Orang marah sebut babi kadang-kadang. Tapi orang boleh terima sebut khinzir. Serti je tuan-tuan. Ya, maksudnya sama sahaja. Khinzir punya Arab, babi punya Melayu. Bahasa Melayu yang lebih sopan, kerbau pendek. Baik tuan-tuan. Lalulah kerbau pendek depan mata kita. Kita dalam keadaan lapar ni tuan-tuan. Makanan, minuman kita, bekalan makanan, minuman kita semua terputus dah lama. Kita dok pandang kawan kita dok pandang kita. Bila nak mati ni? Tengok kawan kita. Tengok-tengok lalu pula babi. Kita boleh makan babi tu tuan-tuan. Tapi makan sekadar mana untuk mengalas lapar sahaja. Jangan kita buat panggang pula tuan-tuan. Buat babi golek pula. Itu dah melampau. Letak black pepper, letak sos bagai lagi. Itu dah melampaui batas. Sebab itu pentingnya kita belajar al-qawaid al-fiqhiyah ini, kaedah-kaedah fiqh ini, bagi menentukan permasalahan semasa. Dengan kehidupan kita yang penuh dengan cabaran sekarang, baik dari sudut muamalah, baik dari sudut munakahat katakan, semuanya mengalami permasalahan yang mencabar.
Jadi kembali kepada asas, barulah kita tahu satu-satu hukum itu sama ada boleh atau tidak boleh. Jangan duk sedap bincang kat kedai kopi, oh itu haram tu. Kita mudah mengeluarkan satu-satu hukum haram. Sedangkan dalam Islam, apa kata kaedah fiqh telah menyatakan bahawa al-aslul asya' ibahah hatta yadullu ala tahrimuhu. Asal-asal sesuatu perkara itu adalah diharuskan sehingga datangnya dalil, bukti pengharamannya, barulah haram. Maknanya Islam datang boleh buat dulu, harus dulu, baru datangnya haram. Kalau bukti itu jelas menyatakan haram, barulah haram. Kalau tak ada mana-mana bukti nas menyatakan bahawa perkara itu adalah haram, perkara itu menjadi harus. Apa buktinya tuan-tuan? Kita lihat balik bagaimana berlakunya proses pengharaman arak. Arak ini tuan-tuan ada 3 peringkat sebelum mana jadi haram. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, la taqrabus salata wa antum sukara. La taqrabus salata wa antum sukara. Hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bermaksud bahawa jangan engkau hampiri salat ketika mana engkau dalam keadaan mabuk. Maknanya boleh tak minum arak ketika itu? Boleh lagi tuan-tuan. Sebab tak ada nas, tak ada dalil yang menyatakan arak tersebut haram ketika itu. Kemudian Allah datangkan lagi dalil yang kedua, yang Allah menyatakan bahawa arak ini sikit sahaja manfaatnya. Manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sikit sahaja manfaatnya berbandingkan dosanya lebih besar daripada manfaat yang ada pada arak tersebut. Dan ketiganya, dalil yang ketiga, barulah Allah datangkan pengharaman arak. Allah kata apa? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, arak, judi, semua tilik nasib itu semua perbuatan syaitan. Hendaklah engkau tinggalkan perkara tersebut, mudah-mudahannya engkau berjaya. Jadi kembali kepada kaedah kita kembali kepada kaedah kita, al-aslul asya' ibahah hatta yadullu ala tahrimuhu. Asal-asal sesuatu perkara itu adalah harus sehingga datangnya dalil-dalil pengharaman, barulah haram, barulah jadi hukum haram. Kalau tak ada dalil haram, perkara tersebut adalah harus. Nak ikut hukum Al-Quran. Jangan ikut fatwa Melayu. Bukan nak mengata orang Melayu tuan-tuan, ya, bukan nak mengata orang Melayu. Tapi orang Melayu kita duk bincang kat kedai kopi, bincang satu-satu isu, haram keluar haram, balik-balik haram, semua haram. Ngaji fiqh tak ngaji pun, ya, ngaji fiqh, yelah, kalau mengaji fiqh ni boring sikit tuan-tuan. Bila mengaji fiqh ni boring sikit, mulalah mata kita terlelap. Ya, bila mata terlelap, kita habis sahaja, orang kata baca doa, kita bersegar balik. Yang itulah yang keluar hukum-hukum haram tu tuan-tuan. Jadi mengaji fiqh ni kena ngaji betul-betul, baru kita tahu permasalahan fiqh ini bersesuaian dengan hukum-hukum berdasarkan daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga qiyas. Kemudian dalil yang kemudian kaedah yang keempat, ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal ini bermaksud kemudaratan hendaklah dihapuskan. Kalau ada satu-satu yang memudaratkan, ada satu-satu yang membawa kepada kerosakan, hendaklah dihapuskan. Sebagai contoh apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak sebab apa tuan-tuan?
sebab membawa kerosakan kepada pemikiran satu-satu manusia. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan persetubuhan luar nikah? Sebab akan memudaratkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Selain memudaratkan juga kesihatan kepada pelaku-pelaku seks rambang. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pembunuhan? Sebab akan membawa kesan yang negatif terhadap satu-satu keturunan. Jadi berdasarkan kaedah ad-darar yuzal, kemudaratan itu hendaklah dihapuskan. Jelas kepada kita bahawa tiap-tiap yang memberi kesan yang jahat, tiap-tiap perkara yang memberi kesan yang negatif, tiap-tiap perkara yang memberi kesan yang tidak baik, perkara tersebut hendaklah dihapuskan. Kita tengok dadah. Sebab apa dadah diharamkan?